大家平安，很高兴今天又与大家见面了。在分享今天的课之前，我要先嗯说一些啊、就是我感到很感恩，感谢上帝，因为我能够遇见 BPMB，还有能够认识连老师以及所有的全体老师，还有 D 班的学员们，感谢主，因为林老师给我了很多机会，让我能够获得很多心得，无论是在教学方面或者是在学习方面。Ya, hari ini saya ingin mengatakan sedikit rasa syukur saya. Berterima kasih Tuhan sudah pimpin saya bertemu dengan BPMP, dengan Lin Laoshi, dan seluruh barisan gurunya, dan juga dengan seluruh siswa kelas D. Bersyukur sekali di dalam baik dalam mengajar maupun belajar, ya Lin Laoshi memberikan banyak sekali kesempatan sehingga saya secara pribadi mendapatkan banyak sekali hasil dari pembelajaran uh, kegiatan BPMP ini. 好的，那么今天的主题呢，是我第一次来分享这样的主题。一般来说呢，我是分享的是只有中秋节的来历，给学员们讲解的是一些节日的来历。Biasanya kalau saya mengajar di kelas itu di kelas di sekolah, saya hanya mengajarkan asal-usul daripada hari raya tradisional China. Nah, 那么今天林老师要我分享的就是我们作为基督徒怎样来对待、来看待这个中秋节。Dan hari ini Lin Laoshi berikan kesempatan kepada saya untuk membagikan sedikit daripada apa yang saya dapatkan ketika mempersiapkan tema hari ini, yaitu bagaimana sikap seorang Kristen dalam menghadapi dan merayakan hari raya Terang Bulan ini, atau sering disebut dengan perayaan tengah musim gugur. 好的，首先我们先看一下中秋节的起源。Kita lihat dulu asal usul daripada perayaan Jungqiu ini. Jadi selama ini akan saya sebutnya dengan Jungqiu Jie untuk bahasa Indonesianya juga karena kalau bahasa Indonesianya perayaan musim pertengahan musim gugur terlalu panjang ya. 好，那么这个中秋节呢是属于四大重要节日之一。Jadi Jungqiu ini merupakan salah satu daripada 4 hari raya yang dianggap penting dan besar di Jungguo，四大重要节日之一。啊，那么它的节日呢是在农历8月15日举行的。Jadi penanggalannya yaitu mengikuti penanggalan kalender China, Nongli, di bulan ke-8 pada tanggal 15。有很多起源呢，就是有很多种说法，就是有很多神话来讲解这些中秋节的来历，还有呢是古人对月亮的崇拜。Jadi ada banyak sekali asal-usul yang bisa kita lihat kalau di dalam artikel-artikel di website dari sisi legenda cerita asal-usul Jungqiu ini atau juga dari orang-orang zaman dulu yang mengagungkan bulan. 那么从实质上kenyataannya, 中秋节是庆贺丰收的农事节日。中秋节 ini merupakan sebuah hari perayaan di mana orang-orang itu merayakan
hasil panen yang melimpah ruah, hasil panen hasil ladang yang siap dipanen pada bulan tersebut yang melimpah ruah. 因为这时大田秋熟, jadi pada saat itu, pada musim gugur tersebut, hasil yang ditanam di ladang tersebut semuanya siap untuk dipanen, sudah matang. Nah, 人们盼望五谷丰登. Jadi semua orang itu berharap, oh panen kali ini bisa melimpah ruah. Ugu, kalau di dalam bahasa Indonesia itu 5 jenis padi-padian. 如果大家看词典的话, kalau lihat di dalam kamus itu, ugu itu adalah padi, lalu makanan-makanan yang biasanya sebutannya itu sekoi, jawawut, kalau dilihat biasanya bisa yang diberikan juga untuk makanan unggas gitu ya. Lalu gandum dan kacang-kacangan. 这个就是属于五谷。然后丰登的意思呢，就是很丰盛，sangat melimpah ruah。好，那么还有一个是1月15是一年之中赏月最好的时节。Nah, dikatakan juga bahwa di dalam kalender Nongli ini, bulan ke-8 pada tanggal 15 adalah hari yang paling tepat, paling baik untuk menikmati terang bulan di dalam 1 tahun itu. 因为据说，在8月15的时候呢，月亮是最圆最亮的。Jadi disebutkan bahwa di dalam 1 tahun, nah tanggal 15 bulan ke-8 ini, bulan itu adalah bulan yang paling bulat dan paling terang cahayanya. 所以说人们就接着这个节日，然后因为有一些活动在那边，也同时也赏月了。Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada perayaan ini, dan bersamaan dengan itu mereka juga menikmati keindahan bulan. 那么我们再看，每逢佳节倍思亲。 Setiap kita bertemu atau sampai pada tanggal sebuah hari raya, biasanya rasa rindu kita terhadap keluarga itu untuk berkumpul itu berlipat kali, banyak, berlipat ganda ya daripada biasanya. Biasanya kangen-kangen, kalau udah liburan, udah pas hari raya, tambah kangen gitu ya，就是倍思亲，就更想念了家乡还有亲人。一到这个时候，大家就开始思念起远方的家人，期盼全家团圆。Jadi pada saat hari raya tersebut mulai kangen, rindu pada anggota keluarga yang ada jauh di sana gitu ya. Mungkin kitanya yang nggak bisa pulang, atau anggota keluarga yang lainnya yang nggak bisa bareng dengan kita bersama-sama. Jadi Cipan sangat mengharapkan 全家团圆, seluruh anggota keluarga bisa berkumpul. 团圆 artinya berkumpul. 那么中秋节以月之圆，照人之团圆，为寄托思念故乡、思念亲人之情，期盼丰收幸福，成为丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。 Nah, pada saat Jungkyuje ini, dia memakai bulan yang bulat itu untuk menandakan berkumpulnya seluruh anggota keluarga atau seluruh kerabat untuk menyalurkan rasa rindu kita kepada kampung halaman, kepada keluarga, dan juga mengharapkan hasil panen yang melimpah, kebahagiaan, dan makanya Jungkyuje ini menjadikan hari raya ini adalah sebuah warisan budaya yang sangat berharga dan beragam.
好，那么我们来看一下中秋节的习俗。Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kegiatan yang biasanya dilakukan di Hari Raya Jungqio ini ada 祭月。刚才就说古人很崇拜月亮，jadi salah satu yang mereka sembah itu adalah bulan. Makanya ketika menyembah bulan, berdoa, mereka juga menikmati keindahan bulan tersebut. Kakaknya. Ayo, 赏月, menikmati keindahan bulan. Iya. 好，然后呢，吃月饼，makan kue bulan，看花灯。ini juga mereka akan bermain menyalakan lampion, gitu ya, menghias lampion, kemudian di bawah dinyalakan. Ada juga yang di di apa di seperti yang di danau gitu di ini. Nah, jadi orang-orang juga bisa saling menikmati. Oh, banyak sekali lampion-lampion yang cantik, yang indah dan terang. 然后呢，赏桂花，这个桂花，如果是它的印尼语呢是 bunga sri gading osmanthus，就是黄黄的、小小的那个。赏桂花，然后饮桂花酒，menikmati bunga sri gading tersebut dan juga minum arak yang terbuat daripada bunga sri gading tersebut。好，这些就是在中秋节经常做的活动。Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam perayaan 中秋节。好，那么我们来看月饼。这个月饼呢，就象征着团圆。月饼yang mooncake itu biasanya yang bulat ya. Nah, bulat月饼 mooncake kue bulan. Nah, melambangkan 团圆, berkumpul, 缺一不可. Jadi satu sisinya itu nggak boleh nggak ada. Kalau dia ini maksudnya bulat itu ya berarti semuanya hadir ya, semua jadi berkumpul, 团圆. Itulah artinya 月饼. Mengapa kita makan 月饼 di Hari Raya 中秋节? Karena ada melambangkan 团圆. 而且月亮也是象征着团圆. Dan bulan sendiri juga melambangkan berkumpul atau persatuan. 好，那么现在我们来看中秋节与基督徒这个，我是看了几张资料之后呢，就把它总结起来，然后呢就在准备这堂课的时候呢，就是一直思考着。我希望呢，我能够好好的分享给大家听，然后我们可以一起如何以作为基督徒来对待这个中秋节。Ya, jadi ada beberapa artikel yang saya baca ketika mempersiapkan tema hari ini, dan itu juga membuat saya terus merenungkannya, dan saya harap saya bisa membagikannya dengan baik. Dan mari kita bersama-sama sebagai seorang Kristen, bagaimana kita merayakan 中秋节ini. 好，如果是说在中秋节拜月的话，那我们来看圣经是怎么说的。在创世纪第1章第16节就记载着，神造了2个大光，大的管昼，小的管夜。然后后面还有又造众星jadi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-16 itu tertulis bahwa Allah lah yang menciptakan benda-benda penerang ini. 然后我们再看
在诗篇136篇第9节，神造月亮星宿管黑夜，因他的慈爱永远长存。Jadi kita lihat di dalam kitab Mazmur 136 ayat ke-9, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam，bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya。所以我们在圣经里面你看到了，就是月亮是上帝创造的，所以我们作为基督徒应当敬拜的是创造月亮的主。Jadi kalau dibilang bulan diciptakan oleh Allah, maka kita sebagai orang Kristen, mari kita menyembah Sang Penciptanya，敬拜创造天地万物之主。而且呢，我们在相聚的时候，ketika kita berkumpul，那不妨我们也赞美来赞美歌颂上帝。Nah, kita juga bisa menaikkan puji-pujian untuk memuji Allah Sang Pencipta。接下来，我们来看一下月亮当空，便是上帝奇妙作为的默默见证。Bulan yang kita lihat tersebut, benda penerang di malam hari adalah saksi bisu, di mana dia menyaksikan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah。所以基督徒也当像一轮明月，maka orang Kristen sepatutnya lah bisa seperti sebuah bulan yang terang，照耀这个黑暗的世界，menerangi dunia，将基督耶稣的真理表明出来，jadi menjadi terang dan menyatakan kebenaran yang telah diajarkan Kristus kepada kita untuk orang lain。耶稣也说，你们是世上的光。Yesus juga berkata bahwa kamu adalah terang dunia。就记载着在马太福音5章第16节，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。Biarlah agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga。就是说，我们要用自己的行为反射出上帝的真道。Jadi sebagai orang Kristen, kita memakai seluruh sikap kita untuk merefleksikan kebenaran daripada Allah。所以说，我们作为基督徒，就是我们的行为举止都是很重要的，因为我们要反射出上帝的真道。Jadi seluruh sikap baik dari perbuatan maupun perkataan kita yaitu sangat penting karena itu bisa merefleksikan kebenaran daripada Allah。讲这些的时候呢，我就思考着，我们就是我自己本身也是起起伏伏的，就是我们要努力着如何作为一个真正的合乎上帝心意的基督徒。Jadi pada saat saya ingin membagikan ini semua, mempersiapkan, ya berulang kali juga diingatkan bahwa segala sikap kita itu harus merefleksikan kebenaran Allah. Dan ya dari diri saya pribadi juga ya maksudnya jatuh bangun untuk berusaha bagaimana bisa
menjadi orang Kristen yang betul-betul berkenan, betul-betul menyenangkan hati Tuhan。那我们就是一起来努力，见证上帝伟大而奇妙的创造。那么，如果说感恩，我们也应当感恩。农民们为秋季的丰收而感恩，那么我们应该是如何感恩呢？Jadi kalau para petani itu bersyukur, berterima kasih atas hasil ladang di musim gugur ini yang begitu melimpah. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyatakan rasa syukur kita？那么可以是在属灵方面我们每天在属灵增长的方面，我们可以献上感恩。在生活所经历的喜怒哀乐，我们都应当献上感恩。Jadi ketika kita melihat kita bisa bersyukur. Bagaimana bersyukur? Dalam bidang apa saja kita bisa bersyukur? Dalam bidang kerohanian kita yang terus-menerus ditempa untuk bertumbuh, ya kita juga bisa bersyukur dalam hal tersebut. Kemudian di dalam kehidupan kita, ada suka, ada duka, semua yang kita jalani, kita sepatutnya lah bersyukur. 因为什么？因为我们的生活全部都掌管在上帝的手中。Karena seluruh hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan。所以说，无论发生什么，上帝都知道。所以他知道我们能够接受的是什么，我们应当献上感恩。Karena Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Maka dari itu kita sepatutnya lah mengucap syukur. 那如果在工作方面有一定的成果，或者说无论是顺利或者遇到坎坎坷坷，我们都应当感恩，因为一切都是掌管在上帝的手中。Di dalam pekerjaan kita, mungkin yang berusaha ataupun juga yang bekerja, baik ada hasil, misalnya hasil satu proyek yang sudah selesai dan itu kita namakan keberhasilan, ataupun juga setiap kendala-kendala yang terjadi di dalam kita bekerja, semua itu sepatutnya juga kita bersyukur. Karena segala sesuatu Tuhan yang atur. 那么尤其是在上帝的同在以及他每时每刻的保守，我们也应当感恩。Dan terutama di dalam penyertaan dan juga perlindungan Tuhan, sepatutnya juga kita bersyukur. 所以说，无论在什么方面，我们都可以献上感恩。Jadi di dalam banyak hal di dalam hidup kita, bukan hanya hasil ladang yang melimpah, tetapi melalui kita merenungkan, kita merayakan Jungqiujie, kita juga bisa bersyukur di dalam beberapa hal yang tadi sudah kita dengar, yang tadi sudah kita bahas. 好的，那么在团圆的时候呢，我们就是跟家人一起有说有笑，是吧？中秋节是合家团圆的节日. Jadi ketika berkumpul, kita kan ada interaksi dengan seluruh anggota keluarga kita. Dan Jungqiujie adalah hari di mana, hari perayaan di mana semua keluarga itu bisa berkumpul. 也是我们向家人表达我们的爱的好时机. Jadi hari raya ini juga bisa merupakan satu kesempatan baik di mana kita bisa menyatakan kasih
kepada anggota keluarga kita. 当然，这个爱就是上帝教导我们的爱。Nah, kasih yang seperti apa? Kasih yang diajarkan oleh Allah。那我们来看这个约翰福音13章第35节, kita lihat di dalam Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。Jadi kalau dibilang ya 不用说太多的话，靠你们的行为举止，如果已经反示出上帝所教导的真道，而且也是可以有表露出上帝教导的爱，这个家人就可以看到，这个是起初的一步。Jadi kalau dibilang langkah pertama, ya kalau kita ngomong terlalu banyak, itu sulit ya. 我自己也经历过. Jadi saya pribadi pun mengalaminya, gitu ya. Jadi satu hal di mana tahap pertama kita bisa masuk untuk kita berbicara lebih banyak adalah sikap kita, adalah perbuatan kita, dan juga menyatakan kasih yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang anggota keluarga kita, dan mereka bisa melihat, oh, 我是上帝的门徒，然后接下来你迈开的步会更深了。Jadi ketika kita mau bicara lebih banyak, pintu sudah terbuka. 这个就是团圆之日向家人传讲福音的第一步。好，那么最后一个呢，我们来看这个思念更美的家乡。在中国，我们经常听的一首诗就是李白的《静夜思》。Jadi pada saat 中秋节, puisi yang paling sering didengar atau diajarkan kepada anak-anak adalah puisi 静夜思。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这最后的两句话就是说尽了人，就是游子对家乡、对亲人的思念的那个情感。Jadi dalam puisi tersebut dua kalimat terakhir adalah ketika kita menengadah melihat bulan dan lalu kita menunduk, kita teringat rindu dan rindu kepada kampung halaman. 故乡就是有我们的亲人. Jadi kampung halaman tersebut ya ada anggota keluarga kita. Mungkin kita, memang ini ditulisnya untuk orang-orang yang berada di, ya maksudnya berada di jauh dari kampung halamannya. Dan dua kali puisi ini memang sudah secara keseluruhan itu menyatakan bagaimana perasaan rindunya seseorang kepada kampung halamannya dan juga kepada orang sanak keluarganya yang ditinggalkan oleh dia. Mungkin dia pergi bekerja ataupun studi. 那么在思念我们亲人的同时，我们更思念的是天上的家乡。就是接着约翰福音第14章第2节, jadi dari Yohanes 14 ayatnya yang kedua, kita bisa menyatakannya bahwa ketika kita kangen, rindu kepada sanak keluarga kita, dan bersamaan dengan itu kita juga bisa 思念天上的家乡, kepada rumah yang berada di surga,
yang kekal。就是这意味着呢，就是说，上帝已经创造了，已经为我们预备了一个更美的家乡，就是等到那一日基督再来的时刻，我们就可以在那边团圆了。那么，向着这个目的，jadi untuk untuk supaya mendorong kita untuk kita dalam mencapai tujuan di mana kita bisa berkumpul bersama di rumah Bapa yang kekal tersebut，我们应当怎么做呢？奔向着这个目的，我们来趁着还有机会在世界上，我们就努力做上帝的工作。Jadi kita yang masih berada di dunia ini dan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita bersama-sama giat melakukan pekerjaan Tuhan。等到基督再来的时候，我们就真正的团圆了。Sampai pada saat Kristus datang yang kedua kali, dan kita akan berkumpul bersama-sama di sana di rumah yang kekal。这就是我在预备这个主题的时候所思考出来的，就是虽然这个是一些资料所写出来的，但是我是先思考的，然后今天就是才敢与大家分享的。Jadi memang ini artikelnya bisa dicari di website, tetapi ketika saya ingin membagikannya, ya saya harus betul-betul merenungkannya dulu dan baru saya bisa yang namanya membagikannya pada hari ini。好，那么最后一个呢，我把这一点就是作为我的心得。Jadi untuk slide yang terakhir ini saya tulisnya itu sebagai hasil daripada perenungan ataupun hasil dari pembelajaran saya untuk tema hari ini，也是林老师所提醒的。就是中秋节不是某个宗教的节日，而是上帝为我们华人思乡团圆、庆丰收的传统节日。Jadi中秋节itu adalah sebuah hari raya tradisional yang disediakan diberikan oleh Allah itu kepada orang-orang Tionghoa untuk menyatakan rasa rindu kepada kampung halaman dan juga kumpul keluarga, kemudian merayakan hasil panen yang melimpah ruah. Bukan hari raya salah satu agama saja。还有一点呢，就是感恩，因为什么？无论我们何时何地，每时每刻都要献上感恩。Baik kita ada dimanapun, kapanpun, ya hal yang bisa kita lakukan adalah 感恩 bersyukur。除了感恩还是感恩，selain bersyukur tetap bersyukur。好，以上呢就是我给大家分享的一些思考的结论。那最后呢，我要给大家播放一首诗歌，请大家欣赏。